InsyaAllah tajuk pada malam ini adalah berkaitan dengan rasa kehambaan di dalam solat. Saya kaitkan dengan satu kisah tangisan Isam bin Yusuf. Isam bin Yusuf ini adalah seorang ahli ibadah yang sangat warak dan sangat khusyuk semayang. Jadi martabat solat sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita rasa solat itu dah baik, ada lagi yang baik, yang lebih baik, lebih baik. Dia tidak ada hadnya, ada limitnya. Jadi Isam bin Yusuf ini seorang ahli ibadah, warak, khusyuk semayang. Namun demikian dia ini tebal rasa kehambaannya. Rasa hamba ni rasa risau sangat. Sebab hamba mana ada kuasa, mana ada power, mana ada kehendak. Risau, apa pun boleh terjadi. Terima ke, tak terima ke, ikhlas ke, tak ikhlas ke, dalam hatinya. Padahal orangnya warak, khusyuk semayangnya bagus. Dia selalu khawatir kalau ibadahnya kurang khusyuk. Dan selalu bertanya kepada orang yang dianggap lebih baik ibadahnya. Ini memang berlaku sejak zaman Nabi lagi. Sahabat-sahabat macam Sayyidina Umar pernah diceritakan oleh saya sendiri kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada diri saya sendiri. Sayyidina Umar dijamin masuk syurga. Berjumpa kawan-kawan sahabat, dia tanya, "Cik, kamu tengok aku ni, dah lama kamu kawan dengan aku ni. Kamu rasa-rasa ada tak perangai aku yang tak kena? Depan lain, belakang lain." Mafhumnya macam itulah. Ada tak ciri-ciri munafik lagi? Bukan 3 ciri munafik, ratusan ciri-ciri munafik. Tengok ada tak pada diri aku ciri munafik ni? Kalau ada, tegur selalu. Biar aku taubat, biar aku buangkan. Jadi orang ni, Isam bin Yusuf ini, dia bertanya kepada orang yang dianggap lebih baik ibadahnya demi untuk memperbaiki dirinya, yang selalu dirasakan kurang khusyuk. Jadi ramai di antara kita, terutamanya umat Islam di akhir zaman, kurang cakna, kurang peka, kurang alert, kurang sedar, kurang ambil pot berkaitan dengan rasa kehambaan. Rasa kehambaan ini sangat-sangatlah penting, terutamanya dalam solat. Jadi pada satu hari Isam ini menghadiri majlis seorang abid. Abid ni orang yang rajin beribadah. Namanya Hatim Al-Isam juga. Dan bertanya, "Wahai Aba Abdul Rahman." Wahai Aba Abdul Rahman ni nama gelaran Hatim ni. Bagaimana caranya tuan semayang? Jadi mudah-mudahan dia menjadi dorongan kepada kita semualah dalam masjid ini. Sebab kita ni kot mana bagus, macam mana pun ibadah kita, kita nak suatu prestasi, mutu kualiti iman yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jadi kita tak puas hati dengan apa yang kita capai, khasnya dalam amal ibadah. Berkata Hatim, apabila masuk waktu semayang, ini semua orang tahulah, maka dia akan berwuduk zahir dan batin. Dia akan ambil air semayang zahir dan batin. Jadi istilah ni janganlah tuan-tuan risau sangat. Memang daripada zaman dulu banyak istilah-istilah ni yang menakutkan kita orang Islam. Ada syariat lahir, syariat batin pula, Muhammad zahir, Muhammad batin pula. Jadi nak risau orang, itu istilah saja. Tak faham istilah pun tak apa. Yang penting ada dia punya roh dia, ciri-cirinya ada. Dah lah. Bertanya Islam bagaimana wuduk batin itu, yang wuduk biasa dia tahulah. Berkata Hatim, wuduk zahir sebagaimana biasa, iaitu basuh semua anggota dengan air. Sementara wuduk batin ini ialah membasuh anggota dengan 7 perkara. Itu yang pertama, taubat. Dia buat sungguh ni. Cerita ni ada luar biasanya. Supaya kita pun, kita ambil air semayang cara biasa, tapi ada kasat-kasat dia, ada niat. Bila ambil air semayang tu niat bertaubat, gugurlah dosa-dosa, menyesal akan dosa yang telah dilakukan. Dia spontan je.
qasad macam kilat begitu je. Tidak tergila-gila dengan dunia, apa yang ada dah memadai. Kalau tak dapat pun tak apa. Kalau dapat, itu bonus anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cukup memadai apa yang ada. Yang penting baginya, dia nak taubat, dia menyesal, dia tak rasa diri dia bersih. Tuan-tuan kena faham ni, kena ambil cakna, kena pentingkan bahawa Imamul Mahdi itu sendiri, semuanya banyak nak dikaitkan dengan perjuangan akhir zaman. Imam Mahdi itu sendiri, Nabi-Nabi itu, Rasul-Rasul itu sendiri. Mungkin tuan-tuan agak berat nak percaya, nak meyakini bahawa mereka tak merasakan diri mereka selamat. Mereka tidak merasakan diri mereka baik. Kita je tengok, ya ke? 1000 kali ya ke, tak yakin, tak percaya. Sebab mereka punya roh dalaman mereka itu, Masya Allah, rasa kehambaan mereka sangatlah tebal. Yang mengatakan baik itu Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu ahli syurga, dijamin syurga, tak ada dosa. Itu hak Allah. Bagi diri mereka wajib mengekalkan rasa hamba. Mereka manusia biasa juga. Jadi dalam diri mereka, Tuhan kata engkau ahli syurga, tapi entah macam mana dia rasa salah sangat, berdosa sangat. Macam tu. Rasa-rasa itulah namanya rasa hamba. Jadi orang yang merasai dia yang tahu. Seterusnya, dia tidak mencari atau mengharapkan pujian dari manusia. Puji pun tak harap. Kita ni kalau ada 200,000 kes, 1 juta kes, boleh jadi kita harap dengan pujian manusia berapa ribu, berapa ratus kali, kurang-kurang berapa puluh kali. Paling-paling tidak ada juga masa-masanya, waktu juga nak juga pujian daripada manusia. Tapi orang yang benar-benar merasakan kehebatan Allah itu, merasakan mengenal betul akan Allah, mereka rasa bodoh sangat minta pujian daripada manusia. Bodoh. Dia anggap jahil sangat. Apa yang kamu nak anggap orang puji daripada kamu? Bukan kamu. Kamu boleh hamburkan apa-apa nasihat kehebatan kamu, sudut apa pun, anugerah semata-mata anugerah. Kamu tak nampak lagi. Dah kamu nampak, dah kamu faham. Duk buat apa lagi kamu yang menuntut benda yang batil, benda yang tidak sebenar? Buat apa? Jadi mereka meninggalkan sifat bermegah-megahan. Ini dalam ni nak cerita ni bagaimana orang yang atas lagi, yang mana yang sembahyang lebih berkualiti, dia seolah-olah memberi panduan kepada Islam bin Yusuf ini. Macam mana dia punya sembahyang. Ni nak masuk ni lah. Meninggalkan sifat bermegah-megah. Buat apa pun, kita macam kita, kehidupan kita, kadang-kadang kita cara biasa, kadang-kadang kita dimewahkan, dianugerahkan, diberi nikmat, diberi wang ringgit. Sama ada anak cucu tolong kita maupun simpanan kita, KWSP kita, duit kita dalam bank. Jadi ada masanya kita digambarkan boleh bermegah-megah sebab kita beli barang itu, barang ini, beli kereta baru, beli itu, beli ini. Jadi boleh je bermegah-megah. Tapi dia ni boleh pula meninggalkan sifat bermegah-megah, walaupun ada berbagai-bagai nikmat yang dibanggakan oleh masyarakat, tapi bagi dia bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk bermegah-megah. Semua ini asalnya daripada sembahyang. Sembahyang akan ditanya, semuanya terhimpun di situ. Sembahyang ni betul-betul tiang, betul-betul dahsyat luar biasa. Kita je sahaja yang kadang-kadang okey, kadang tak okey, banyak yang tak okey. Siapa yang rasa sembahyang dia okey je, maknanya dia memang sangat-sangat tidak okey. Dia perasan diri lebih. Orang-orang bertakwa memang macam tu. Tanya tuan guru saya macam mana hebatnya takwa dia. Dia kata tak, dia baru belajar. Apa erti takwa. Jadi kita rasa kita dah bagus benar, dah banyak wirid, banyak baca Quran, banyak berzikir. Tak boleh rupanya tuan-tuan. Tak boleh. Teruskan, banyakkan amalan, teruskan istiqamah dengan segala macam kebaikan yang telah kita lakukan.
Tetapi kekalkan. Yang kekal ni orang tak ada ilmu ni jarang ada. Kekalkan rasa hamba. Dah buat dah macam-macam. Contoh-contoh tuan-tuan. Kita ni dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelesaikan banyak masalah. Banyak masalah diri kita, rumah tangga, keuangan, kesihatan. Dia yang menyelesaikan banyak dah. Kita pun terasa dia yang menyelesaikan masalah. Kemudian pula dengan rahmat kasih sayangnya kita dapat banyak amal. Banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Tetapi yang dahsyat, yang luar biasa ni, yang standard dia kata tauhid luar biasa ni, dia boleh mengekalkan rasa kehambaan. Tawaduk dia, merendah diri dia. Dia rasa apa? Dia rasa diri dia tak selamat. Kami diajar macam ni. Saya ada jemaah bukan keseorangan. Kami diajar macam ni untuk mengekalkan rasa hamba. Duduk dalam jemaah kena rasa diri tu paling tidak selamat. Dalam banyak-banyak kalau 1,000 orang, 2,000, 10,000 orang kena rasa diri kamu itulah. Diri kamu itulah yang paling tidak selamat. Kamulah jadi penghalang kemajuan. Ini tak maju perkara ni tak maju sebab dosa kamu lah. Bila mana projek ke premis ke apa-apa yang kita buat ada je sangkut benda tu, benda yang tak elok berlaku, kaitkan dengan dosa. Dia ajar macam tu supaya kita kekalkan rasa hamba. Jadi balik kepada tadi, banyak dah selesai masalah kita, Tuhan selesaikan satu. Yang keduanya, kita dapat beramal dengan banyak perkara-perkara kebaikan, tapi kita kekalkan rasa hamba. Jangan-jangan istidraj ni takutnya. Itu pun tak tahulah semuanya yang dia boleh selesaikan masalah aku dengan rahmat kasih sayangnya. Bukanlah dengan amal-amal aku. Yang tertipu, yang terperangkap ni dia rasa Allah selesaikan masalah sebab aku hari-hari sembahyang berjemaah. Aku hari-hari baca Quran. Patutlah Allah selesaikan masalah. Aku hari-hari amal sembahyang sunat duha. Masih lagi tertipu. Kita tak boleh bersandar kepada amalan. Banyak kali dah saya sebut benda ni. Jadi sekarang ni kita kena yakin. Yang sembahyang sunat duha ke, yang wajib ke, itu adalah tuntutan. Itu adalah perintah. Kita sebagai hamba sami'na wa ata'na. Maka kita taat, patuh. Kita buatlah. Tapi jangan bersandar kepada semua itu. Jangan bersandar. Dulu kita jarang dengar istilah ni. Bila kita beramal banyak buat baik, bersandar pada amal kebaikan. Sebab kita faham nanti yang akan selamatkan kita amal kita. Tak gitu. Semua orang faham dalam kubur di padang mahsyar yang akan selamatkan kita itu adalah amalan kita. Tapi kita tak canai, tak explore, tak mengkaji lebih dalam lagi apa hakikat maknanya tu. Maknanya sekarang ni ialah yang kita beramal tadi macam tuan-tuan sekarang ni, ampun maaf, dah banyak amalan tuan-tuan, sungguh dah banyak perintah Allah yang wajib-wajib, yang sunat Tuhan telah kerjakan betul. Tetapi bukankah ilmu yang telah kita pelajari banyak kali supaya kita ni benar-benar faham bahawa kita boleh buat semua itu, yang wajib, yang sunat, yang baik-baik yang kita boleh buat itu dengan izin siapa? Izin dia. Faham dah? Kehendak siapa? Kehendak dia. Kuasa siapa? Kuasa dia. Perbuatan siapa? Perbuatan dia. Kita ada kuasa? Tak ada. Macam mana kita boleh buat sesuatu sedangkan kita tak ada kuasa? Kita tak ada kuasa. Orang nak buat sesuatu, mana-mana tanyalah seluruh dunia ni, orang nak buat sesuatu, dia mesti ada kuasa. Dia mesti ada tenaga, ada kemampuan. Jadi ramailah orang yang tak faham tauhid, dia kata itulah. Sebab kita ada kemampuan, kena ada tenaga, ada kuasa yang dibekalkan, yang diberi oleh Allah. Maka bila Allah beri pada kita, kita gunakan tenaga itu, kemampuan itu, kuasa itu untuk kita laksanakan amal ibadah. Zahirnya benar. Allah pinjamkan, Allah alirkan, Allah zahirkan. Dia menterjemahkan, dia lantunkan semua sifat-sifat dia pada kita. Jadi kita anggap itu kita punya kuasa. Bukan. Kita tetap, walaupun dia alirkan dia punya kuasa dia tu, tetapi hakikatnya dengan izin dia. Bukan makna lepas dia alirkan kita ada kuasa. Daripada kita tak pandai, kita jadi pandai. Kita jadi pandai tu kerana kepandaian dia. Dia yang pandai, dia anugerahkan kita pandai. Bukan kita ni hakikatnya pandai. Kita tetap jahil.
Sama macam kudrah. Allah Maha berkuasa, kita tak ada kuasa, kekal tak ada kuasa tu kekal. Jadi yang kita boleh buat amal banyak, lebih banyak, lebih sempurna, lebih ikhlas ni pasal apa? Allah izin. Jadi bila mana Allah izin, kita tak bolehlah bersandar kepada amalan yang bukan kita buat. Semua amalan tak ada kecuali, hatta Nabi malaikat pun, semua amalan bukan kita buat. So what? Jadi buat apa kita nak sandarkan kepada amalan yang bukan kita buat? Habis tu siapa yang buat? Yang ada kuasa lah. Siapa yang ada kuasa? Allah. Sebab itu kita kata, orang tua-tua kata, tok-tok guru kata, segala-galanya Allah berlaku. Segala-galanya dia berlaku. Sebab itu kita masuk surga dengan rahmat. Mujur, kalau masuk surga mujur. Tapi dia maha sempurna, maha adil. Jadi asasnya sembahyang. Dia sanggup meninggalkan sifat bermegah, meninggalkan sifat khianat dan menipu. Sudah engkau diberi berbagai-bagai nikmat, dia rasa malu sangat nak menipu, nak mengkhianat, nak bermegah. Jadi nanti kita semua nanti di padang mahsyar, siapa pun kamu, kehebatan kita siapa, duduk di mana jawatan kita ini, daripada pimpinan negara, daripada rakyat, daripada ustaz, tuan guru, mufti, waiter, da'i, semualah. Saya sebut kata-kata itu, saya sebut istilah itu, yang konon-kononnya yang beragama, yang ada jiwa agama ni, lebih-lebih lagi di akhir zaman nak diingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain yang ada jiwa agama di akhir zaman. Ingat akhir zaman, bukan cukup sekadar ustaz, bukan cukup sekadar da'i. Tuntutan dia, engkau lebih tahu agama, engkau lebih tahu hukum, engkau lebih tahu tentang panah neraka, nikmat syurga. Engkau buat macam mana? Engkau telah penuhi. Ke orang Perak kata labun boleh labun. Ini bukan satu benda yang memang begitulah. Kita berdepan dengan bukan senang. Nak jadi orang, nak kena bangkit awal, nak kena bangun tahajud, nak kena bangun sembahyang sunat duha, nak kena baca Quran, nak kena banyak berzikir. Kamu ustaz, kamu da'i. Kalau tidak, buat apa kamu ada ilmu ni? Seterusnya Hatim berkata, ni yang dia nak tengok tadi ni, yang Isam bin Yusuf tadi, dia bertanya kepada Hatim, macam mana kamu sembahyang? Dia cerita lah, aku pergi masjid, aku kemaskan semua anggota aku menghadap kiblat, aku berdiri dengan penuh waspada. Berdiri itu pun takut berdiri itu. Dan aku bayangkan Allah ada di hadapanku. Apa makna aku bayangkan Allah ada di hadapanku? Semua orang tahu ini ayat, tentu ada maksud dia. Mana boleh kita bayangkan zat Allah ada di hadapan kita? Jadi maksud penulis ni, dibayangkan adanya Allah di hadapan kita, makna dirasa, dapat rasa wujudnya Allah, peranan Allah tu dapat dirasakan. Syurga sebelah kanan, neraka sebelah kiri, malaikat maut di belakang, dan aku bayangkan bahawa aku seolah-olah berdiri di atas titik siratal mustaqim. Nampak tu? Lagi sekali, dirasakan betapa Allah itu benar-benar ada di depan, syurga kanan, neraka kiri, malaikat maut dekat belakang. Dibayangkan lagi dia sedang berdiri di atas titik siratal mustaqim, bawah neraka. Dan aku menganggap bahawa sembahyangku ni kali yang terakhir, kerana aku rasa akan mati selepas ni. Dahsyat ni. Kita dapat teori dulu pun jadilah, 1000 rahmat. Dapat ilmu pun jadilah dulu. Kemudian aku berniat nak bertakbir dengan baik, nak angkat takbir. Masa angkat takbir ni tuan, syaitan datang. Siapa yang ada pengalaman tahulah. Masa nak angkat takbir ni syaitan datang, iblis datang. Nak kata Allahu Akbar, syaitan datang. Yang tak ada was-was, nasib baik. Yang tak ada kena gangguan, memang nasib baik. Yang ada gangguan, dia sedang diuji. Proses yang dahsyat dan luar biasa. Siapa ada pengalaman, dia faham. Setiap bacaan dan doa dalam sembahyang, dia faham makna dia. Dia rukuk, dia sujud dengan penuh hina, penuh tawaduk. Sebab apa? Rasa betul depan Allah SWT. Dia faham makna, dia bertasyahud tahiyatnya dengan penuh pengharapan, memberi salam dengan penuh ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi, salam kepada semua nabi-nabi rasul belah kanan, salam kepada semua orang Islam sebelah kiri. Begitulah aku sembahyang, kata Hatim, 30 tahun. 30 tahun dia sembahyang macam ni. Subhanallah. Dia mengkongsikan pengalaman.
atas dasar tahadus bin nikmah. Dah tentulah bukan kerana riya atau kabur sombong dia cerita tu. Sebab dia pun diberi ilham, kamu cakap kat dia. Jadi bila kawan ni dengar, dia menangis. Isam bin Yusuf ni menangis, menjerit sekuat-kuatnya kerana membayangkan ibadahnya yang kurang baik daripada dibandingkan dengan hati. Kotlah semayang dia dah bagus, orang ni lagi dahsyat. Bila sebelum nak angkat takbir, dia waspada berdiri, kanan dia anggap syurga, belah kiri ni ada neraka, di depannya dirasakan adanya Allah, berdiri di atas titik siratal mustaqim, belakangnya ada malaikat maut. Dia rasa sembahyang tu sembahyang yang terakhir, dia rasa lepas ni dia matilah. Lepas tu dia boleh kekalkan 30 tahun. Kemudian yang lebih luar biasanya, walaupun kamu sembahyang macam tu, ingat cakap saya tadi, kamu wajib tu mesti kekalkan rasa hamba. Yakni sembahyang macam tu pun 30 tahun, tetaplah mereka ni risau, bimbang. Belum ada jaminan selamat. Belum ada jaminan selamat, tuan-tuan. Apatah lagi sembahyang yang biasa-biasa. Jadi tahun 2021 ni, mulai 2021 ni, tuan-tuan tengok, macam-macam cabaran, macam-macam ujian yang dahsyat-dahsyat. Itu adalah khabar gembira bagi orang mukmin. Inilah macam manalah gamaknya nanti kiamat. Macam manalah gamaknya esok, suasana yang gawat, yang dahsyat, menggerunkan di hari akhirat. Jadi oleh kerana dahsyatnya peristiwa 2021 ni yang dah dipertontonkan, dipaparkan kepada kita, kita tengok pun dahsyat. Dengan macam-macam, dengan gempa bumi, dengan tanah runtuhnya, dengan banjirnya, dengan COVID-19-nya, nanti tak lama lagi dengan vaksinnya, dengan sikap kitanya, macam-macam tuan-tuan yang tahu. Jadi sebab itu kita ini kena cepat-cepat buat baik yang luar biasa. Tak boleh buat baik yang biasa-biasa, tak boleh. Walaupun kita gagal untuk berbuat baik, gagal untuk beramal dengan sebaiknya, kita tidak putus asa. Kita terus baiki diri. Ni tahun 2021. Sebab nak menyambut apa? Nak menyambut kedatangan Imamul Mahdi. Kemudian nak berdepan dengan Dajjal. Dajjal tu tuan-tuan diceritakan, digambarkan, dibayangkan. Bagaimana seorang pemuda yang konon-kononnya beramal, yang konon-kononnya bertauhid, konon-kononnya dia sangat memusuhi Dajjal. Aku nak bunuh Dajjal. Dengan penuh keyakinan azam dia. Dia memang orang yang beramal, bukan tak beramal. Tetapi kerana dia yakin diri dia boleh menundukkan Dajjal tu gamaknya, dia pergi. Bila dia berdepan dengan Dajjal, belum sempat apa pun, subhanallah, na'udzubillah, dia kata, oh Dajjal, kau Tuhanku. Subhanallah. Dahsyat Dajjal. Dahsyat. Yang cerita orang muda yang dibelah dua tu cerita lain pula. Itu dengan keimanan dia dahsyat luar biasa, dipaksa, digergaji, dipotong oleh Dajjal ni. Dia boleh mati hidup balik sebab Dajjal mana ada kuasa. Jadi sebab itu kebaikan kita ni luar biasa. Baik luar biasa tu macam mana ustaz? Baca Quran banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Kalau mampu silakan. Kalau ada masa teruskan. Selawat banyak-banyak ke? Bangun malam hari-hari ke? Kalau mampu teruskan. Yang maksudkannya luar biasa kebaikan tu apa dia gamaknya? Apa dia Tuan Imam? Yang luar biasa tu apa? Amalan yang macam mana gamaknya? Amalan yang ikhlas. Walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun sedang, walaupun besar, di mana sahaja, bila pun ikhlas. Ikhlas, betul-betul ikhlas. Apa makna ikhlas? Kalau saya ingat, saya bagi 5 ciri-ciri tuan. Ini dah diajar, saya bagi ulang balik, ulang kaji. Ciri-ciri yang ikhlas apa dia? Bila kita buat, lupakan. Pasal apa lupakan? Allah yang buatkan. Dia dorong kita buat, lipat sejadah ke, buang sampah ke. Itu makna ikhlas. Yang kedua, ikhlas tadi maknanya rahsia Allah. Ikhlas itu rahsia Allah, bukan rahsia kita. Jadi kita mana tahu ikhlas tak ikhlas. Itu dua. Yang ketiga, jangan rasa kita ikhlas.
Jangan rasa kita ni ikhlas. Ambil lah ni makanan ni makcik bagi ni ikhlas ni makcik. Ambil. Tak boleh kata kita ikhlas. Automatik tak ikhlas. Yang keempat, jangan kita rasakan daripada kita. Ni aku yang buat, boleh buat baik, boleh itu daripada akulah. Aku yang usahakan. Aku yang bangun, aku yang zikir, aku yang ambil air semayang, aku yang bergerak, aku. Semuanya Allah dorong. Kemudian yang terakhir, bila sebut ikhlas ni apa dia tuan-tuan? Ikhlas ni maknanya kita mengharapkan semata-mata redha. Yang lain tak harap. Yang lain tu serahlah pada dia. Bagi kita yang lemah ni, kita harap juga yang lain. Buat ikhlas kerana Allah, tapi yang lain tu harap juga. Harap-harap lah. Moga-moga lah. Yang ikhlas betul-betul power punya, lillahi ta'ala, buat tu lillahi ta'ala, hak dia lah. Kalau nak doa macam Ustaz, doa boleh. Doa tu atas dasar hamba. Hamba ni dia fakir, dia tak ada benda, dia minta dengan Allah, boleh. Itu pun dia minta, ya Allah kerana engkau yang suruh. Syariat suruh doa. Doa mukhul ibadah. Doa tu otak ibadah. Engkau yang suruh aku berdoa. Engkau nak bagi tak bagi, serah pada engkau. Tapi ni mohon sungguh-sungguh ni. Allahumma inna nas'aluka ridha. Minta sungguh-sungguh. Sebab atas dasar syariat memang kena minta sungguh-sungguh. Soal dia nak bagi tu serah. Jadi lillahi ta'ala tu macam tu lah. Buat semata-mata Allah, tidak kerana lain. Tak ada sikit mengenai lain. Udahlah kita lupa, udahlah dia tu hak milik Allah. Oh, sebab tak boleh kata ikhlas. Ikhlas tu paling susah. Sebab itu barang siapa amalnya ikhlas, walaupun sebesar nyamuk, walaupun sebesar lalat, masuk syurga. Masuk syurga. Tapi besar punya projek, besar punya duit, kita hamburkan kepada orang, kalau tak ikhlas, bukan makruh, neraka begini. Subhanallah. Apabila Islam mendengar, menangislah ia sekuat-kuatnya kerana membayangkan ibadahnya yang kurang baik bila dibandingkan dengan hati. Jadi di sini kita dapat satu rumusan bahawa sembahyang itu hendaklah kita sama-sama taubatkan. Rupanya belum bagus lagi. Ada lagi orang yang jauh lebih bagus. InsyaAllah minit lagi. Kita sambung rasa hamba dan sembahyang. Rasa hamba dan sembahyang ni ditulis oleh siapa? Fatah At-Tamimi. Siapa Fatah At-Tamimi ni? Wazir Al-Mahdi. Dengar kata-kata dia ni. Kata-kata apa? Wazir Al-Mahdi. Orang kanan Imam Mahdi. Ini kata-kata dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasa hati seorang hamba sepatutnya di waktu menyembah Tuhannya. Masih sembahyang lah. Faktor fikiran dan hatilah yang sepatutnya berperasaan, bukan lahiriahnya. Maknanya kita rokok, sujud tadi, dia tak ada perasaan. Yang perasaannya fikiran dan hati, bukan lahirnya. Faktor lahir tidak ada apa-apa perasaan. Sebab itu bila kita sembahyang, yang dasar syariat lahiriahnya ada, syariat dalamnya yang ambil kira. Faktor lahir tidak ada apa-apa perasaan. Di waktu menyembah Tuhan, sepatutnya bermacam-macam perasaan. Kalau hamba itu faham dan menghayati ibadahnya. Kita duk ingat dalam sembahyang ni satu je perasaan. Perasaan apa? Khusyuk, tumpu, fokus, habis cerita. Rupanya dalam menyembah Allah ni kena ada bermacam-macam perasaan. Jadi kita ini sembahyang ni untuk mendapatkan rasa-rasa. Jadi bukan satu rasa. Sembahyang ni sebenarnya untuk mendapatkan rasa-rasa, banyak rasa-rasa. Rasa apa? Rasa hamba. Jadi bila dapat rasa-rasa hamba yang banyak tadi, barulah ketika itu kita membesarkan Tuhan dalam sembahyang. Itulah maknanya mendapatkan Tuhan. Bukan maknanya sembahyang ni nak mendapatkan Tuhan, duk fikir Tuhan, duk bayangkan zat Tuhan. Bukan macam tu. Apa dia rasa-rasa itu? Rasa hina. Kena ada rasa hina. Jangan baju lawa, seluar lawa, kita rasa hebat. Kita ni tokoh korporat sembahyang, rasa hebat. Tak boleh. Kena ada rasa hina, rasa diawasi, rasa cinta, rasa takut, rasa merayu, harap, malu, terasa hebat dan agungnya Tuhan. Selari tak dengan hatim tadi? Selari lah. Dia nampak letakkan syurga belah kanan, neraka belah kanan. Ada rasa takut, ada rasa harap, rasa rindu.
Lepas tu letak dia rasakan wujudnya Allah, peranan, rasa adanya Allah SWT di hadapan dia. Di atas lalu titis yang mustaqim. Dia ada rasa takut, rasa agungnya Tuhan yang berada di hadapan, rasa hebatnya Allah. Jadi dia ada rasa hina, rasa diawasi, rasa lemah, rasa tak ada apa, rasa haprak, rasa berdosa, rasa bersalah. Dalam semayang banyak rasa ke satu rasa? Banyak rasa. Dia lupa segala-galanya alam sekelilingnya. Ada biawak ke, ada ular ke, singa ke, rimau ke. Kalau benar-benar ada pun dia rasa apa? Tak ada apa. Itu orang yang dah bulat dah. Ini kita baru tikus je apa cut dah. Baru tikus kucing lah apa cut. Hatinya sepenuh hati dengan Tuhannya. Sesuai dalam doa iftitah ada menyebutnya. Aku hadapkan hatiku kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi dengan hati bersih, ikhlas, berjanji, berikrar, penuh, tidak syirik dengan Tuhan. Ini kata-kata Fatah Tamimi. Cuma saya suka menyebutkan orang ni, mana ada tuan-tuan dalam ni, saya berani katalah insya-Allah, yang mengaji di pondok tentang Fatah Tamimi tak ada. Saya masa umur 40 tahun balik daripada Pakistan. Nasib baik berjumpa dengan guru mursyid. Baru saya tahu ada istilah Fatah Tamimi. Sampai sekarang ni orang Malaysia pun tak tahu Fatah Tamimi. Dan orang tak pernah tahu, tak ambil tahu. Rupanya ada dalam kitab-kitab muktabar, kitab-kitab yang besar tu ada. Ada je, banyak je. Jadi takkanlah Imam Mahdi ni datang tak ada orang tolong. Kalau Agung datang, yang dia Pertuan Agung datang pada rengah ni, tentulah ada orang kanan dia, tentulah ada orang sambut dia, tentulah orang sediakan apa segala macam. Dia bukan seorang-seorang. Sebab itu Imam Mahdi diislahkan dalam satu malam. Bukan yang orang duk faham tafsir ikut kepala dia orang. Diislahkan dalam satu malam, dibaikkan dalam satu malam. Taubatnya semua segala-galanya dia buat Islam sehari semalam. Bukan macam tu. Nabi datang pun 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, baru Islam sempurna. Tiba-tiba Imam Mahdi satu malam. Imam Mahdi dengan Nabi mana lebih hebat? Hebatlah Nabi lagi dah tu. Jadi tentu ada masa disediakan tapak perjuangan oleh Fatah At-Tamimi. Sebab itu video-video saya sekarang ni saya bagi kepada 4. Yang pertama tauhid, ceramah tentang tauhid. Yang kedua tentang PRU15. Sebab dia ada kaitannya. Untuk satu ketika nanti orang-orang politik ni akan menyesal dan boleh jadi sangat-sangat. Inilah PRU15 ni. Udah elok 3 kumpulan nak jadi 2, nak jadi 1 pula dah. Itulah politik. Orang pun dah menyampah. Esok ramai orang tak nak pergi mengundi. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Islam tu tinggi. Lepas tu saya bercakap tentang Imamul Mahdi. Lepas tu ada Imam Mahdi sampai beratus ribu orang subscribe hari ni. Berdasarkan mimpi je. Jadi orang tak ada ilmu, mimpi dia benar, begini. Dia package. Nak tahu Imam Mahdi tu dia package tu mana? Dia ada ciri-ciri dia sempurna. Nama dia, nasab dia, siapa dia, orang mana, macam mana ciri-ciri dia tu lah. Jamaah dia siapa, orang kanan dia, macam mana dia zahir. Bukan dia kata zahir umur 40 tahun, umur dia benar-benar 40 tahun. Tapi nak mentafsirkan hadis ni mesti seorang yang wara'. Selain daripada orang yang berilmu, yang mengaji bahasa Arab, yang mengaji pondok, dia mesti adalah seorang yang benar-benar alim, wara', beramal ilmu dengannya. Dia bertakwa, baru dia anugerahkan dengan ilham. Dulu dia Malaysia ni jangan mimpi tuan-tuan. Orang percaya Imam Mahdi ni daripada Nusantara. Mati hidup balik orang tak percaya. Dia momok-momokkannya. Sekarang ni kita tengok video Indonesia, entah berapa saya tengok, berapa ratus gram, banyak lah. Kalau 1000 Imam Mahdi ni banyak wasi-wasinya. Barulah hari ni ramai orang yang berani kata Imam Mahdi tu memang daripada Nusantara. Bila dikata-kata Nabi SAW, la tazhabu awlatan kada dunya hatta yamlikal araba rajulun yuwasti usmu ismi, di mana tidak berlaku kiamat, tidak habis kiamat di umur dunia ni sehingga seorang lelaki menguasai bangsa Arab. Mana lelaki itu dia bukan bangsa Arab, keturunan Arab, bukan dilahirkan di negara Arab. Lalu ditafsirkan zahirnya mula-mula di Madinah itu maknanya bukan dilahir daripada perut maknya, tapi zahir muncul daripada alam ghaib. Baru tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan Islam bangkit daripada timur. Itu baru benar. Ini telah diperjelaskan. Tapi orang yang tak faham, kononnya carilah hadis 100 buah hadis Imam Mahdi. Tak ada tulis Imam Mahdi itu Arab, Arabiyun, dia lelaki Arab. Tak ada. Melainkan Nabi menyebut
Imam Mahdi itu keturunan aku, keturunan Ahlul Bait. Dia tak kata orang Arab. Yang kita faham Nabi itu orang Arab, jadi keturunan aku orang Arab lah. Dia bukannya bangsa Arab, keturunan Arab. Bangsa Arab dilahirkan di mana-mana negara Arab. Jadi dia keturunan. Sebab itu kita ada Habib, ada Habaib, ada Said, agung-agung, raja, sultan, keturunan Nabi. Jadi balik pada cerita ni, terasa lazat dengan Tuhannya. Semayang tadi rasa lazat. Setengah kita semayang ni rasa sakit hati. Banyak benar gangguan. Sakit hati. Sampai sakit hati pada. Meminta-minta dengan penuh sedar kepada Tuhan. Di waktu itu memang peranan akal dan hati yang hidup serta aktif. Menghayati apa yang diucapkan terasa benar dia. Hamba yang hina-dina di hadapan Tuhan. Rasa bertuhan waktu itu sungguh mencengkam hatinya. Merayu-rayu kepada Tuhan. Mengharap kepadanya. Minta diampunkan dosa-dosanya. Minta dikasihani. Ditampal kekurangannya. Ditinggikan darjatnya. Waktu itu benar terasa bercakap dengan Tuhannya. Berapa kali kita semayang terasa bercakap? Mungkin jadi kita faham bercakap seorang-seorang. Kita bercakap seorang-seorang. Minta didengari permohonannya. Merayu-rayu penuh rendah diri. Itulah dia ibadah. Waktu itu akal dan hati sangat hidup, sangat berperanan. Ibadah semacam itulah yang memberi kesan kepada peribadi insan. Selama ini ibadah hanya riadah badan. Berpuluh-puluh tahun ibadah, berpuluh-puluh tahun semayang, perangai tak berubah. Kerana ibadah tidak memberi kesan. Jadi inilah penulisan. Penulisan ini dapat daripada mana? Ilham lah. Bila kita ni rajin beramal dengan ilmu, Allah bagi ilham, faham. Kita boleh buat saja, boleh tulis begini. Dahsyat lah. Sebab orang tu bertakwa. Tengok ayat dia, subhanallah. Orangnya lagi macam mana. Nabi dah berguru pun kata, tuan guru saya, kamu dah jumpa siapa pun, kamu kena kekalkan rasa dalam diri kamu itu, belum tentu lagi kamu selamat. Apa buktinya? Azazil, ketua malaikat Ketua malaikat tu. Berapa ribu malaikat, berapa juta malaikat. Tak terkira, trilion, lebih lagi. Ketuanya Azazil, iblis tu. Lepas dia engkau tukar nama, dia pun tak selamat. Jadi kalau ada orang dakwa dia dah jumpa Imam Mahdi, itu Imam Mahdi, kononnya inilah, daripada sinilah Imam Mahdi. Lantak apa pun kalau engkau tahu, itu bukan maknanya engkau tentu selamat. Jamin selamat itu bawa ilmu. Samalah. Kita dah faham ilmu tentang semayang macam ni, kanan syurga, kiri neraka. Dah tentu ke semayang kita khusyuk? Itu ilmunya tuan-tuan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.